Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini para pelajar sekalian, kita akan melihat tajuk reka bentuk hiasan dalaman ya. Minggu lepas kita dah belajar mengenai reka bentuk landscape kan. Reka bentuk landscape yang kawasan luar tu kita buat taman dan sebagainya. Tu ingat tak? Tak ingat apa itu reka bentuk landscape? Itu sebabnya cikgu suruh tonton video yang cikgu hasilkan sampai habis. Ramai di kalangan awak hanya tonton beberapa bahagian saja. Hari ini cikgu harap semua orang akan tonton sampai habis ya. Bagus. Satu lagi, sekejap lagi macam biasa cikgu akan bagi kod untuk kedatangan bagi tajuk kita hari ini, reka bentuk hiasan dalaman. Tonton. Sila tonton. Pastikan awak tonton sampai habis ya. Jangan skip. Boleh? Boleh. Bagus. Tajuk kita hari ini reka bentuk hiasan dalaman. Ya, sebelum terlupa, yang minggu lepas tu, siapa yang belum buat lagi reka bentuk landscape taman sekolah tu, sila buat, kemudian muat naik kepada Google Form yang cikgu sediakan. Hanya baru 5 orang. 5 orang yang 5 orang yang dah muat naik ya. Okey, kita masuk terus kepada tajuk kita hari ini, iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Semua orang ingin rumah yang cantik dengan hiasan dalaman yang menarik. Rumah yang cantik bukan hanya dilihat dari segi luaran sahaja, tetapi dari segi hiasan dalaman. Persoalannya, bagaimanakah seseorang itu harus menghiasi rumah mereka? Apakah yang memberikan impresi kepada mereka untuk menghasilkan hiasan dalaman? Tajuk kita hari ini berkisar kepada pengubahsuaian dalam rumah awak. Dalam rumah anda. Bagaimana kita nak ubah rumah anda menjadi lebih luas, lebih lapang, ataupun lebih moden dan sebagainya. Kita ada konsep dia. Macam awak lah nak pergi sekolah, konsep kita pergi ke sekolah pakai baju sekolah. Baju putih, seluar hijau. Itulah konsep kita. Kalau awak buat nak pergi Tesco, awak dengan mak ayah awak pakai sempol-sempol aja. Kalau awak nak pergi dengan berhari raya, awak pakai smart-smart je. Bergantung kepada sesuana tu. Hari ni kita lihat mengenai konsep reka bentuk hiasan dalaman. Pengubahsuaian dalam rumah awak. Sejarah perkembangan reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman bermula sejak zaman purba. Ini berlaku apabila manusia pandai menghias tempat tinggal mereka di dalam gua dengan hiasan lukisan-lukisan dinding. Masyarakat Mesir purba juga terkenal dengan lukisan mural pada dinding yang dipercayai mendahului reka bentuk hiasan dalaman. Gambar yang ditunjukkan itu adalah lukisan gua zaman purba. Apabila orang Rom dan Grik menguasai Mesir, mereka memperkenalkan tiang pilar, pasu dan lukisan yang sebagai hiasan. Reka bentuk hiasan dalaman mengalami perubahan dengan kemunculan gaya reka bentuk baharu di Eropah, terutamanya seni bina Gotik dan Renaissance di Itali. Pada abad ke-18 dan ke-19, seni Barok, Art Deco dan Art Nouveau telah mengetengahkan reka bentuk hiasan dalaman kepada umum. Reka bentuk hiasan dalaman telah dipengaruhi oleh campuran gaya dari seluruh dunia sehingga membawa kepada era outlet
romantisisme. Pada abad ke-20 dan ke-21, pada abad 20 dan 21, semakin banyak golongan yang terlibat dengan reka bentuk hiasan dalaman. Hiasan dalaman kembali semula pada gaya lama dan vintage. Namun demikian, terdapat juga reka bentuk hiasan dalaman yang agak ringkas dan menarik. Pada hari ini, reka bentuk hiasan dalaman ialah gabungan gaya lama, vintage dan moden. Reka bentuk ini menepati cita rasa dan sesuai dengan peredaran masa. Ini contoh-contoh reka bentuk abad ke-18 dan ke-19 dan reka bentuk abad ke-21 yang ringkas. Di sebelah kiri itu ialah hiasan dalaman abad ke-18 dan ke-19. Reka bentuk lama-lama ya. Yang sebelah kanan itu hiasan dalaman pada abad ke-21. Macam awak sekarang lah. Yang ringkas-ringkas. Okey. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Jenis ruang dalaman. Terdapat pelbagai jenis ruang dalam bangunan. Setiap jenis ruang mempunyai ciri dan keperluan tersendiri. Pada umumnya, ruang dalaman boleh dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan perniagaan, ruang kesihatan dan ruang pameran. Gambar-gambar itu yang awak lihat itu ialah jenis ruang dalaman. Ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan perniagaan, ruang kesihatan, ruang pameran. Kalau ruang kediaman, rumah hiasan ataupun ubah suai rumah awak, bagaimana kedudukan kerusi, meja, lampu, televisyen dan sebagainya. Ruang pejabat, macam mana dia hiaskan dengan ruang pejabat tu, mestilah dia lebih fokus kepada penggunaan kerja, cara kerja yang lebih efisien. Macam mana dia nak buat struktur bagi seseorang tu berada dalam yang sentiasa untuk menghasilkan kerja. Okey. Ruang bangunan dan perniagaan. Ini awak boleh pergi ke IKEA ke, MyTown ke, Wellington City ke, awak tengok sendiri. Bagaimana keadaan kat dalam dia. Awak akan nampak pelbagai lot-lot kedai, secara pusingan dia macam mana, cara pergerakan dia macam mana. Ini awak dah alami ya. Ruang kesihatan. Ini kat hospital ke, klinik ke, macam mana dia susun untuk ruang kesihatan. Macam mana susun katil, wad, bahan-bahan ataupun alat-alatan kesihatan. Okey, bergantung kepada kawasan. Ruang pameran. Ni ruang pameran ni kita nak pamerkan, contohnya kita nak pamerkan karya seni. Macam mana kita nak susun pada dinding-dinding, kemudian di mana sudut untuk karya yang lebih menarik untuk orang tonton dan sebagainya. Peranan dan fungsi. Peranan dan fungsi ya. Peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman bergantung kepada jenis ruang dalaman tersebut. Berikut adalah peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman sesebuah bangunan. Mencantikkan ruang dalaman. Menjadikan ruang sempit kelihatan luas. Menjadikan rumah yang murah kelihatan lebih mewah. Memberikan keselesaan kepada penghuni dan pengunjung. Mengelakkan kebosanan kepada penghuni dan pengunjung. Ini perkara-perkara yang utama dalam peranan kita ubah suai. Mencantikkan ruang dalaman, betul. Kalau kita ubah suai, pertama sekali kita nak cantik. Nak menarik, nak lihat bergaya, anggun untuk keselesaan kita. Menjadikan ruang yang sempit kelihatan luas. Macam mana kita nak hasilkan ruang yang macam mana kita nak jadikan ruang yang sempit ni, macam rumah kita lah. Rumah kita kat KL ni macam mana, tak berapa besar. Okey.
biasanya dalam 800 square feet pun ada, 900 square feet, 1200 macam tu lah. Jarak antara ruang yang ada dalam kawasan rumah kita. Tapi kita nak nampak dia tu luas. Macam ruang tamu awak. Ruang tamu awak kalau awak ukur dalam 2 depa tengah je. 2 depa setengah lebar, panjangnya dalam 6 depa lah, maksudnya dalam 6 meter. Ataupun 3 meter lebar, 7 meter panjang. Maksudnya macam itulah. Tadi bila kawasan ni sempit, bagaimana kita nak nampak dia luas? Dari segi penggunaan cat dia, dari susun atur perabot dia, lighting dia, pencahayaan dia macam mana. Ini semua peranan apa barang-barang yang kita nak letakkan di situ. Boleh berikan keresahan kepada penghuni dan pengunjung. Ini mesti normal, mesti ini normal. Kalau awak ubah suai, awak nak selesa. Ya, macam awak pakai kasut. Awak tak nak pakai kaki awak saiz 8. Awak pakai saiz 2. Sesuai tak kan? Baju awak, badan awak M, awak pakai XS ataupun yang baby punya. Memang tak boleh lah, tak muat lah. Maksudnya di sini ada satu kesesuaian lah dalam pengubahsuaian kita untuk keselesaan kita. Kita tengok apa objek tu ataupun kita pandang kawasan tu, kita akan rasa selesa. Orang datang pun selesa. Mengelakkan kebosanan dan kepada penghuni dan pengunjung. Betul juga tu. Macam rumah cikgu ni, hampir 3 tahun sekali cikgu akan cuba cat baru lah. Cat lah warna-warna lain. Okey. Sebab apa? Kita dah boring lah. Kita tengok warna yang sama je. Terutamanya warna merah. Cikgu tak berapa suka sebenarnya warna merah. Sebab apa? Bila warna merah, dia lebih menyerah. Lebih terang sangat. Tapi bergantung pada konsep-konsep yang kita nak buat lah. Cikgu lebih suka kalau hijau muda, biru muda. Yang tak berapa legak. Yang tak berapa bersinar. Hanya bila terpasang lampu tu, dia tak berkilat lah. Dia macam legak sikit. Sebenarnya bergantung perasaan ataupun cara-cara pengubahsuaian ni bergantung kepada individu dalam rumah tu. Mungkin mak suka warna merah, ayah suka warna hijau, adik suka warna biru. Tapi kita pilihlah yang mana terbaik untuk kesesuaian keluarga kita. Okey. Prinsip dan elemen. Mereka bentuk hiasan dalaman mempunyai prinsip dan elemen yang tertentu. Prinsip dan elemen ini menjadi tunjang kepada reka bentuk hiasan dalaman. Terdapat 6 prinsip reka bentuk yang perlu dipatuhi, iaitu imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian, kontra. Elemen reka bentuk hiasan dalaman pula terdiri daripada elemen semula jadi dan buatan manusia. Okey, prinsip yang kita perlu patuhi seperti imbangan, penegasan, harmoni, kesatuan, kepelbagaian dan kontra. Kita lihat dahulu apa itu imbangan. Prinsip imbangan. Terdapat 2 jenis imbangan, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Imbangan simetri mempunyai ciri objek yang sama berulang-ulang pada kedua belah. Imbangan simetri tidak dicapai menggunakan beberapa objek berbeza mempunyai daya tarikan dan berat secara visual yang sama. Imbangan ni sebenarnya ada orang suka imbangan simetri, ada orang suka tidak imbangan simetri. Okey, imbangan simetri sama berat. Contohnya kalau kanang ada lampu biji warna putih, sebelah kiri pun lampu warna putih, itu imbangan simetri lah. Ada juga orang minat imbangan tidak simetri, contohnya kanan letak lampu merah, bentuk dia bunga-bunga, sebelah bahagian depan pula letak lampu biru, corak geometri. Sebenarnya bergantung kepada penyusunan tu. Penyusunan tu sendiri yang akan memberikan
memberikan perbezaan. Awak cuba tak payah pening kepala. Nanti awak cuba susun atas sofa je, sofa rumah awak. Kalau awak ada sofa, cuba susun atas. Awak tarik ke kanan, jadi macam mana sofa tu, awak letak ke tengah-tengah rumah tamu awak, jadi macam mana. Awak letak ujung rumah tamu awak, jadi macam mana. Awak letak di sebelah TV, jadi macam mana. Itu macam simple je sofa. Jika sofa awak terlalu besar, awak susun, ruangnya masih lagi sempit. Jadi kita kena jarakkan macam mana. Bergantung pada susunan juga. Itu. Okey. Kontra dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai unsur seni yang bertentangan seperti warna, rupa, jalinan, ruang. Fungsi kontra lebih menarik perhatian, memberi fokus dan mengelak kebosanan. Kontra, kalau awak tengok pada gambar tu, hijau, nampak tak? Ni, pada kursi. Jika sekali imbas, mata awak akan tertupu pada hijau yang atas tu kan. Kemudian corak pada bantal yang ada pada kursi tu. Warna merah, pink, biru, oranye, kuning. Okey. Dia pelbagaikan warna, tapi konsep dia simple je. Di situlah pentingnya kontra ni, yang memberikan satu kelainan. Okey, mesti awak pandang. Kita ada titik tumpuan. Okey, kesatuan. Kesatuan dapat dilakukan dengan menggabungkan elemen-elemen prinsip, elemen-elemen dan bentuk hiasan dalaman secara harmoni. Prinsip kesatuan ini adalah untuk menghasilkan elemen yang saling melengkapi. Ialah, okey, awak tengok ini gambar rajah yang ada dalam kesatuan. Kesatuan ni contohnya meja awak warna merah. Mungkin kita nak satukan dia dengan background ataupun kapet yang berwarna lain, ataupun mungkin kita boleh gunakan meja makan awak bulat, meja teh awak bulat, cuma warna yang berlainan. Ataupun apa, ini macam cakap tadi, saling melengkapi antara satu sama lain. Objek tu macam mana awak lengkapi antara satu sama lain. Macam awak pakai beg. Contohnya beg awak warna pink, baju awak mungkin kita kena sesuaikan dengan beg itu. Okey. Tapi kita boleh gunakan konsep kontra. Beg warna pink, awak pakai baju warna putih. Macam mana awak pergi sekolah? Menyelah dah jauh dah nampak tu. Dia bergantung kepada pengebasuhan awak. Apa yang awak nak ditunjukkan situ. Okey, keperbagaian wujud hasil daripada penggunaan pelbagai gaya, nilai, idea yang berbeza. Prinsip ini dapat dizahirkan melalui penggunaan garisan, jalinan, rupa, warna berbagai dalam bentuk hiasan dalaman. Yang ni awak boleh tengoklah apa-apa objek yang ada. Okey. Bagaimana dia nak susun, dia nak aturkan dia. Okey. Penegasan dalam reka bentuk hiasan dalaman boleh menjurus kepada pemusatan fokus, iaitu objek penting yang ingin diberikan tumpuan, fungsi untuk menarik perhatian dan fokus. Penegasan ni hampir samalah dengan kontra sebenarnya. Okey. Kalau awak tengok sini, konsep penegasan ni lebih berikan titik tumpuan yang penuh. Contohnya awak tengok kerusi, awak cat putih rumah awak, kerusi masuk satu warna merah. Nampak tak? Menyelah tak? Di mana mata awak akan nampak satu objek yang berbeza, satu warna yang berbeza. Itu ialah kontra. Penegasan. Silap. Penegasan. Macam gambar ni, kalau awak tengok gambar ni. Tengok ni penegasan ni. Dia letak kerusi tu warna merah, yang lain semua cat putih.
memang nampak menyelah lah, nampak berbeza lah antara latar belakang dengan objek tu. Nampak tak? Objek lain dah dia dah dia tak pusatkan dia punya tumpuan, dia pusat tumpuan hanya pada sofa. Kalau kontra pula, kalau awak tengok sini, dia ada elemen-elemen lain yang warna-warna lain yang boleh menarik perhatian juga. Nampak tak? Warna merah, hijau. Okey. Dia penggunaannya dia cuba selarakan. Okey. So dia masih lagi kalau awak tengok sini bertentangan bertentangan. Cuma dia masih lagi boleh bekerjasama antara barang-barangan ataupun perhiasan tu dalam masa yang sama. Kalau dekat sini, pemusatan mata awak lebih pada fokus pada satu je. Nampak tak? Itu elemen-elemen yang macam cikgu kata dia. Pengubahsuaian. Apa yang awak nak tunjukkan pada reka bentuk hiasan dalaman tu? Macam rumah awak sekarang ni, awak tengok dinding. Kalau awak nak buat, kalau perabot awak warna biru semua, dinding nak buat warna putih, boleh, tak ada masalah. Buat. Fokus mata awak akan lebih kepada perabot awak. Bergantung kepada awak. Di mana elemen-elemen ini biasanya kita tunjukkan. Harmoni sebuah hiasan dalaman itu perlu diselaraskan dari segi tema, suasana, gaya. Harmoni juga melibatkan unsur atau perabot, warna cat, tingkat, lantai, silin, aksesori dan sesebuah ruang. Harmoni. Ini elemen ni, kalau awak tengok, kecil sikit, awak boleh zoom nanti. Awak press screen. Tak payah, awak boleh tengok dalam kutip awak. Okey. Prinsip ni dia sebenarnya saling berkaitan. Awak dah belajar semua ni masa tingkatan 1 dulu. Imbangan, ruang, bentuk, apa lagi, jalinan dan sebagainya tu. Awak dah belajar. Cuma di sini lebih kepada memberi ataupun menggunakan konsep-konsep unsur-unsur seni atau prinsip-prinsip rekaan tu dalam sesuatu hiasan tu. Yang masa awak belajar dulu, ingat tak? Rupa, kita ada rupa geometri, kita ada rupa organik, bentuk, kita ada bentuk konkret, kita ada bentuk apa lagi? Lupa dah. Masa awak belajar dalam tingkatan 1 dulu. Apa lagi? Itu imbangan. Kita ada imbangan simetri, kita ada imbangan tidak simetri. Awak dah belajar masa tingkatan 1. Cuma di sini kita lebih hari ni kita lebih menggunakan imbangan. Kita nak gunakan imbangan simetri itu dalam rumah awak macam mana? Nak sesuatu babut tu macam mana? Itu je saya cakap tadi. Cara awak pengubahsuaian awak tu apa dia cakap tu bergantung pada awak juga. Kita lihat lagi elemen semula jadi dan elemen buatan manusia. Elemen semula jadi seperti tumbuhan kecil, kolam air, batu batan. Elemen semula jadi menjadikan hiasan dalaman tidak kaku dan di samping itu dapat menambahkan kandungan oksigen. Sekarang ni kalau tumbuh-tumbuhan tu jarang dah orang guna tumbuh-tumbuhan yang sebenar. Rasanya kita beli tumbuh-tumbuhan plastik tu, letak kat tepi rumah, sebulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun setahun sekali kita pun ambil tai-tai nak raya, baru ambil kain, kita lak bagi cuti sikit, sebab habuk banyak sangat pada pokok bunga plastik tu. Kenapa sekarang ni kita dah tak pakai guna bunga-bunga yang original? Bukan tak pakai, ada yang pakai, ada. Kita sebenarnya kekangan masa kita nak jaga pokok-pokok bunga yang sebenar tu. Macam cikgu guna pokok-pokok bunga yang daripada plastik je. Nanti cukup tahun, basuh sikit, sembuh air, berkilatlah balik. Duduk situ. Cikgu tak perlu siram air, tak perlu pening kepala nak jaga dia, nak letak dekat cahaya matahari, nak bagi baja. Yang bunga plastik ni lap habuk je. Tapi di sini fungsi dia tak ada lah.
untuk memberikan oksigen kepada awak, memberikan rasa atau memberikan hobi sebagainya, tak ada lah. Sebabnya sebagai perhiasan semata je. Itu ada kelemahan juga. Kalau cikgu letak bunga-bunga yang original, yang bunga yang asal lah, bunga yang betul-betul, cikgu kena siram, cikgu letak baja, kena jaga pertumbuhan dia, kena potong dan sebagainya. Tapi yang bagusnya, bila berada kat rumah, dalam rumah, kita menyeduh oksigen, okey, mungkin daripada tumbuh-tumbuhan sepanjang ni, nampak tak? Macam juga awak letak, dulu cikgu ada satu air terjun kecil, air terjun mini. Cikgu beli dekat mana, air tang dekat Kedah, macam lupa nama. Okey. Adalah sebesar 1 meter, tak sampai, setengah meter. Setengah meter lah, setengah meter. Bukan 1 meter, setengah meter. Dalam 3 tingkap. Cikgu letak kat luar tamu, sambil buka tingkap pada waktu pagi tu, bunyi air terus hempang, air macam air terjun lah, macam air terjun. Di sini nanti cikgu, kalau ada gambar, cikgu letak kat sini. Okey, dia akan terjun macam tu. Relax, memang relax. Bila kita duduk kat tepi tu pada waktu pagi, hati kita rasa damai, tenang. Itu penting juga sebenarnya untuk memberikan kelihatan lebih neutral atau lebih semula jadi. Okey. Elemen buatan manusia seperti perabot, pemedani dan bahan-bahan yang digunakan seperti lampu hiasan, hiasan dinding, fabrik dan juga dapat menambahkan suasana keindahan hiasan dalaman dia. Kita ambil senang je. Kita ambil bahagian dinding je. Cat ataupun kertas dinding. Cikgu macam ni. Ini cikgu. Rumah cikgu tak cantik. Cikgu hanya sebab apa? Cikgu ni suka macam ni. Bangun pagi tu tengok dinding. Okey, tengok dinding je. Tengok dinding, ini tamu. Oh, rasa masih lampang lagi. Okey. Duduk tengok dinding depan pula. Oh, rasanya nak tukar pada bahagian ataupun corak-corak ataupun warna-warna yang lain. Jadi cikgu akan beli sekarang ni cikgu akan beli wallpaper. Lepas tu cikgu tampal wallpaper. Nanti nak koyak, cikgu letak air, koyak, tarik, buang. Tukar wallpaper lain pula. Kenapa cikgu tak cat? Sebenarnya cat lebih senang daripada wallpaper. Bukan wallpaper yang awak beli yang RM10 tu. Yang wallpaper yang tebal sikit tu, yang harga dia 120 meter ke berapa, saya lupa dah. Dia pakai gam lah. Okey, gam. Dia lebih tebal sikit, dia tahan koyak. Yang tu lah. Tapi dia mahal sikit lah. Cuma mungkin cikgu suka corak ni. Cikgu tengok terus corak bunga. Tengok corak bunga. Lepas tu cikgu dah boring. Cikgu koyak yang tu, cikgu tampal corak yang lain. Sebab awak nak cat, awak boleh buat corak pada dinding, boleh dengan cat. Tapi awak makan masa lah. Tapi dinding ni biasanya kita lebih sesuai pakai cat untuk kita nak buat plain, atau kita nak buat kosong. Satu dinding hijau semua, biru semua. Tapi kadang-kadang nak juga tengok, oh dinding kita hari ni ada corak bunga-bunga, corak geometri. Nampak tak? Kita punya perasaan tu sentiasa bukan kita, cikgu sentiasa bertukar mengenai corak yang ada lah. Mood kita tu ataupun gaya kita tu, apa yang kita nak, gaya kita, tema kita, itu penting semua ni. Okey, bergantung pada awak. Konsep dan reka bentuk. Dalam reka bentuk hiasan dalaman,
lebih menjurus kepada konsep kontemporari, moden, klasik dan tradisional. Okey. Kontemporari. Idea ini lebih menekankan warna terang, bercorak geometri, ruang lebih kosong dan kelihatan lebih luas dengan perabot yang terhad dan lebih santai. Konsep kontemporari lebih berteraskan kesederhana dan keselesaan. Dalam internet banyak video-video konsep reka bentuk hiasan dalaman ni banyak. Moden. Konsep moden. Ciri-ciri yang terdapat pada konsep moden hampir sama dengan kontemporari, iaitu ringkas dan tidak berserabut. Salah satu ciri yang menyalahkan stil moden ialah penggunaan warna hitam, kelabu, perak dan juga putih. Ini tahun lepas ni. Tahun lepas ni ramai di kalangan kita lah menggunakan corak moden ni. Ubah suai rumah. Kalau awak tengok ada konsep warna-warna yang saya sebut tadi, hitam, kelabu, perak dan putih tu corak moden lah. Okey. Klasik. Klasik ni jarang-jarang yang ada yang saya perhatikan untuk pengubah suaian pada rumah dia. Jarang-jarang. Yang moden tu banyak. Klasik ni ialah dekorasi adonan elemen Greek dan Roman pada abad ke-18. Kebanyakan perabotnya bergaya mewah dengan fabrik daripada sutera, bokot dan kain kapas serta jadi kemestian tradisional. Ni. Tradisional ni. Tradisional ni ada. Tradisional. Konsep gaya tradisional ni lebih menitik beratkan kehalusan seni tradisi yang menteraskan identiti sesuatu bangsa. Pilihan warna adalah yang dekat dengan warna alam dan bersifat natural. Sekarang ni kalau cikgu tengok tahun lepas ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas. Kalau tak payah tengok dalam rumah, kita tengok dari luar rumah. Reka bentuk rumah dia. Rumah batu, rumah daripada simen, konkrit, tapi dia buat rumah tu seperti design rumah kayu, rumah lama-lama. Tapi rumah lama-lama daripada kayu, tapi dia buat daripada batu batang lah, macam macam awak okey, macam nanti kalau ada video saya ikut kat sini. Okey, bila masuk dalam rumah dia dah letak dah ciri-ciri hampir sama dengan ada dalam rumah tradisional lah. Okey, cepat sikit dah 32 minit. Ergonomi dalam reka bentuk hiasan dalaman dapat menghasilkan tempat tinggal yang menyeronokkan dan selesa. Terdapat 7 prinsip ergonomi dalam reka bentuk hiasan dalaman. Prinsip ergonomi dan reka bentuk hiasan dalaman. Tertujuh. Prinsip dia sebelah kiri, penerangannya sebelah kanan. Penggunaan saksama, fleksibiliti dan penggunaan. Penggunaan mudah dan intuitif. Maklumat jelas, toleransi terhadap kesilapan, tenaga fizikal yang rendah, saiz dan ruang yang sesuai. Kita lihat dahulu penggunaan saksama. Boleh dipasarkan kepada semua peringkat umur dan jenis serta kebolehan. Itu maksudnya penggunaan saksama. Fleksibiliti dalam penggunaan, pelbagai pilihan dan kebolehan individu. Penggunaan mudah dan intuitif, mudah difahami maksudnya. Maklumat jelas, maklumat yang berkesan kepada pengguna. Toleransi terhadap kesilapan, meminimumkan kesan buruk, tunjukkan dia. Tenaga fizikal yang rendah, digunakan secara cekap dan selesa. Saiz dan ruang yang sesuai, memudahkan pengguna mencapai kepuasan. Ini adalah prinsip-prinsip ergonomi. Penggunaan saksama boleh dipasarkan kepada semua peringkat umur, jenis dan kebolehan. Take the time to read the instructions before you are in a position to use it. Every home should have smoke detectors. Install smoke detectors on every floor of your home, including the basement. Ergonomi dalam reka bentuk hiasan dalaman dapat menghasilkan tempat tinggal yang menyeronokkan dan selesa.
mean it's not dangerous. Penggunaan saksama Easy boleh way to dipasarkan remember kepada to semua check your peringkat fire umur, jenis extinguisher dan gauges to see kebolehan. they are full and replace Fleksibiliti your dalam detector's penggunaan batteries. pelbagai Is to do it pilihan when you dan change your kebolehan clocks for individu. daylight savings Mudah time. In the difahami ya. meantime, Alamat check your jelas. smoke detector and Okey, other ini batteries adalah monthly. serba ringkas mengenai If you have apa children nama or children that ni, visit, make sure to reka place bentuk plastic hiasan covers dalaman. in your electrical outlets. Ini To help prevent electric shocks and apa tak ni? electric fires, install a ground fault circuit Ini interrupter electrical outlet in the kitchen, simbol-simbol the yang bathrooms, boleh or near digunakan any untuk other mereka water bentuk source. hiasan dalaman. Macam And minggu don't lepas tell awak dah kids belajar. of course. Okey, Keep all simbol pokok small palma electrical bentuk macam appliances mana, a safe simbol distance pokok renek from bentuk macam sinks, mana, bathtubs, and showers. gazebo bentuk macam mana, jalan kaki, lorong jalan kaki bentuk macam mana, Have a apa well-stocked first aid kit dan somewhere in your sebagainya home lah. where Awak you dah can belajar yang easily dalam get reka to it. bentuk And landscape. finally, Yang ni keep all reka bentuk cleaning hiasan products dalaman ni and awak akan chemicals belajar mengenai. safe by storing them out Okey, of reach of sofa children. dia bentuk dia macam mana, lampu nak If guna anyone in your macam mana household comes into bentuk, accidental macam-macam lah. contact with any Okey, cleaning pintu product, dia, call kedudukan the dia macam Poison mana. Control Ini. Center or your doctor immediately for treatment advice. Kalau awak tengok kat sini. If you feel it is an emergency, don't Ah, take chances. Call 911. bilik tidur. I know that sounded like a Dia lot, susun and macam it mana, is. dapur But dia you want to macam do things mana, to keep your ruang makan dia letak kat mana, ruang tamu dia letak kat mana, bilik mandi kat mana. Kebanyakan rumah sekarang ni bilik mandi dia dalam bilik tidur. Kalau inilah pelan lantai. Ada lagi. Okey. Ni hasilkan tulisan seni bina educated lettering. Lakarkan idea awal, konsep, hasilkan pelan lantai menggunakan pembaris, mengaplikasikan teknik pengolahan warna, rendering. Okey, pelan lantai yang lengkap. Ini cara mana kita nak buat pelan lantai. Sebelum cikgu tamatkan dia punya pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan hasilkan pelan lantai. Pelan sky untuk pelan lantai untuk rumah, kediaman. Macam mana kita akan buat pada minggu depan. Ada apa-apa soalan, WhatsApp cikgu. Kalau ada salah silap cikgu kat situ tadi, mungkin cikgu terlalu cepat untuk bercakap tadi. Beritahu cikgu, WhatsApp cikgu. Ataupun tulis komen kat bawah. Nanti kita akan betulkan balik. Minta maaf saja sebab bila masa bercakap tu, masa penerangan tu, banyak sangat idea datang. Dia akan jadi semua nak masuk. Ada apa-apa masalah, komen kat situ. Nanti cikgu jawab. Boleh? Okey. Mesti awak tunggu. Biasanya kod yang kedatangan ni cikgu bagi tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah tu cikgu bagi kod kedatangan. Tapi hari ni cikgu akan bagi last sekali. Untuk awak isi dalam kedatangan. Kod kedatangan kita hari ini ialah ini dia. Awak type saja pelan lantai. Itu adalah kod pelajaran kita untuk diisi dalam kehadiran. Apa dia kod kita? PE LAN, pelan, jarak, LAN, TAI, lantai. Ini adalah pelan lantai, kod bagi kita untuk awak isi kedatangan. Okey. Minggu lepas yang isi dia cikgu dah kena pasti dah semua. Pakai hentam je. Mesti tak dengar habis lah. Cikgu boleh tahu dengan adanya kod macam ni. Nanti cikgu akan letak 2 kod ke 3 kod lagi lepas video-video lepas ni. Untuk elakkan daripada awak sikit-sikit. Kalau bila awak tak sikit, awak tak langkau, automatik awak akan dapat sedikit ilmu. Apa-apa terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Anda terbaik.